Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk tutorial kita pada hari ini, saya akan menerangkan bagaimana kita nak buat soalan ujian menggunakan Google Form dan mengandungi enam jenis soalan dan ada section pada soalan tersebut dan dia berguna untuk peperiksaan menggunakan Google Chrome. Saksikan. Hai, hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak buat test ya, test yang bersifat digital dan kita menggunakan Google Form sebagai app pilihan kita. Okey, jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, semua, saya macam biasalah, saya adalah Cikgu Hasina binti Husin dan mengajar di Sekolah Model Khas Bukit Jenun, Pendang, Kedah. Baik, hari ini saya nak berkongsi tentang Google Form, bagaimana kita nak membina soalan ujian yang menggunakan 6 jenis soalan dan kita akan meletakkan section-section pada soalan tersebut untuk memisahkan dengan soalan-soalan yang mengandungi jenis soalan yang berlainan. Baik, nantikan bersama saya. Okey, kita tengok dulu. Objektifnya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru kita lah pada hari ini ya. Okey, kita tengok dan app yang kita gunakan di sini adalah app Google Form, iaitu kita akan menyediakan satu platform. Item soalannya adalah kita menggunakan Google Classroom ya, di mana soalan-soalan ini akan menepati standard penggubalan, pengukuran dan pengujian, di mana kita ada letakkan sedikit description atau penerangan item. Kita akan memilih jenis-jenis soalan dan mengandungi section tertentu supaya soalan itu boleh memisahkan dengan section A yang samalah seperti soalan sekarang ini kan. Baik, kita akan mengikut sasaran jumlah soalan peperiksaan yang terkini dan jumlah itemnya sekali. Baik, kita akan setting form tu limit pada hanya satu respon dan kita akan collect email dan kita akan offkan show link to another respond dan kita akan belajar juga tentang tempoh masa pelepasan bila kita nak tamatkan item tersebut dan dengan menggunakan add-on. Dan siapakah sasaran kita, sama ada kita menggunakan share anyone with the link ataupun kita nak restrict kepada pengguna email KPM sahaja, iaitu email delima. Dan bagaimanakah kita mengumpul semua bahan-bahan ini dalam satu folder di Google Drive. Okey. Baik, untuk aplikasi Google Sheet pula, kini kita akan adalah satu pelaporan platform ya dan juga satu analisis data ujian di mana kita akan link file responses yang betul dan folder untuk kita upload image itu di manakah terletak folder tersebut dan bagaimanakah kita mengadili dari segi pemarkahan, sama ada kita nak hantar secara immediately after one submission ataupun kita nak letak later after manual review, di mana kita nak tengok dulu pelajar-pelajar kita bagaimana mengupload image dan dengan soalan-soalan yang subjektif ya. Ada dua lah, sama ada dia upload image ataupun cikgu menggunakan soalan subjektif. Cikgu kena review dulu barulah cikgu boleh beri markah dan adakah ia mengikut rubrik yang telah ditetapkan. Dan bagaimanakah kita menjana keputusan peperiksaan? Kita menggunakan mail merge, Document Studio ataupun Certifier. Baik, macam mana kita nak jana soalan kertas ujian ni ya? Okey, yang pertama kita akan create blank quiz form dan masukkan maklumat yang kita perlukan. Kita letakkan tarikh dan masa ya, kena ada tarikh dan masa supaya ianya lebih valid dan kita akan pilih soalan. Contohnya soalan short answer, paragraph, multiple choice, iaitu radio button. Kalau paragraph tu maksudnya paragraph ni maksudnya jawapan yang
panjang ya. Multiple choice seperti radio button ataupun text box, drop down, file upload yang kita akan customizekan theme ya. Macam kita nak letakkan header, tulisan, warna dan sebagainya. Dan kita nak letakkan add-on form limiter. Baik, pertama sekali apa yang kita buat adalah kita kena buka Google Classroom dulu ya. Kita edit menggunakan email emo EDL. Mula kita klik pada Waffles dan kita klik pada Google Classroom. Kemudian apabila kita dah masuk ke kelas kita, langkah yang kedua kita kena pilih kelas dahulu. Kelas yang kita kehendaki dan kita klik pada bahagian Classwork. Selesai kita klik pada Classwork, kita akan klik pada quiz assignment ya. Kita tak guna assignment. Dia terpulang pada cikgu-cikgu sendiri. Sama ada cikgu nak letakkan assignment ataupun quiz assignment. Kalau soalan melibatkan karangan, seeloknya kita letakkan sebagai assignment saja. Tapi kalau kita ada pilihan jawapan dan bertambah dengan soalan-soalan subjektif, elok kiranya kita memilih quiz assignment. Okey, seterusnya langkah yang keempat, kita pastikan dah keluar semua maklumat tu. Kita perlu tuliskan tajuk. Ya, tuliskan arahan tugasan. Kalaulah kita dah memang ada soalan dalam Google Drive kita boleh add on saja. Kalau kita tak ada, kita boleh create ataupun kita boleh klik saja kepada blank quiz yang kat bawah tu ya. Dan jangan lupa untuk grade importing ya, untuk aktifkan borang tersebut. Dan biarkan lock mode on Chromebook ini kita biar jangan aktifkan. Okey, kemudian seterusnya pula kita dah siap tajuk, arahan, add quiz, sumber yang daripada Google Drive ataupun kita link ataupun file ataupun YouTube lah ya di sini. Kemudian kita seterusnya kita akan add ya. Ini maksudnya kita dah add quiz daripada Google Drive. Dan jangan lupa untuk aktifkan grade importing. Dan seterusnya, okey, kalau cikgu klik blank quiz, inilah paparan blank quiz. Okey, kita akan isi blank quiz ni dengan maklumat-maklumat tentang peperiksaan. Okey, cikgu boleh tulis sendiri apa-apa saja soalan di sini. Soalan peperiksaan, ada berapa soalan, arahan dia untuk menjawab semua soalan, mengandungi dua bahagian, bahagian A dan bahagian B, nyatakan markah. Dalam bahagian A tu ada soalan apa, dalam bahagian B tu apakah soalan yang ada di situ. Dan cikgu boleh letakkan arahan-arahan yang lain dan disediakan oleh siapa. Ini contoh arahan dalam form description. Okey. Ini tajuk lah ya, tajuk. Untuk kita dapatkan tajuk file, kita cuma perlu copy yang tajuk kita ni, Bahasa Melayu Komunikasi ni, dan kita double klik di bahagian nama file ya. Double klik dia akan automatic display. Kemudian kita masukkan description form. Lepas tu inilah contohnya apabila dia sudah siap, kita rename file dan juga tajuk, dan cikgu bolehlah klik setting. Dalam setting ini, okey, dalam setting ni ya, kita kena tengok bahagian general dan kita pastikan kita klik email address. Kalau tidak mahu menggunakan Google Classroom, kita tak perlu tik klik email address kalau kita nak guna email biasa sahaja. Kalau kita menggunakan Google Classroom sebagai platform untuk pengumpulan semua soalan, kita boleh klik email address ni ya, sebab Google Classroom menggunakan email delima ini lebih baik. Kemudian kita require untuk restrict sahaja kepada user in Ministry of Education Malaysia and its trusted. Ini email delima lah. Kemudian limit one response. Cikgu kena klik di sini ya. Biarkan dia biru.
Kemudian seterusnya kita unaktifkan edit after submit ni ya, supaya pelajar tidak boleh menjawab lebih daripada sekali. Okey, seterusnya langkah yang keenam, kita klik bahagian presentation. Okey, ada 3 bar di sini. Jadi kita takkan kliklah show progress bar. Kita unaktifkan dia. Shuffle question order. Kalau boleh unaktifkan shuffle. Kita biarkan soalan itu berturutan mengikut nombor yang kita beri. Okey, show link to submit another response. Cikgu unaktifkan ni sebab kita nak limitkan cuma pelajar boleh menjawab sekali saja untuk soalan peperiksaan. Kemudian yang seterusnya kita masukkan confirmation message ya, contohnya seperti tahniah, terima kasih dan apa-apa mesej yang sesuai. Sama ada anda telah menjawab soalan peperiksaan, sila nantikan markah anda dalam tempoh yang terdekat. Bolehlah ya, apa-apa confirmation message ni yang sesuai. Okey, seterusnya kita klik pada bahagian quizzes. Sebab kita dah pilih quizzes, kita tak perlu lagi klik quizzes ya. Macam ni, contohnya ini ada klik quizzes lah. Misalnya, contohnya kita dah pilih tadi form quizzes. Jadi kita tak perlu lagi klik tang awal-awal tu lah. Ada lagi di atas ni. Dan untuk release grade ni, kita immediately after each submission. Kalaulah cikgu menggunakan semua soalan adalah aneka pilihan. Jika ada dalam soalan itu adalah soalan-soalan yang memerlukan cikgu tanda, dahulu cikgu boleh klik later after manual review. Dan respondent can see missed question ni kita kena tandakan right ya. Nanti ada pelajar yang tak jawab soalan-soalan tertentu. Kemudian kita correct answer ni, kita kalau boleh kita unaktifkan. Point value kita aktif. Correct answer ni kita tak perlu, nanti ada pula pelajar kita berbincang. Jawapan pula untuk jawapan peperiksaan ini memang tidak perlu ditanda bahagian correct answer ini. Okey, klik save ya. Dah selesai, kita save. Kemudian apabila dah selesai, kita mulakan untuk membina soalan. Okey. Okey, kita dah siap membina soalan. Kita tengok bahagian siap bina soalan, tengok bahagian inilah. Ya, kita mulakan dengan nama ya, nama tadi. Okey, kita letak nama dulu. Short answer tadi. Kan, okey, short answer ni klik pada arrow box short answer. Kita pilih short answer di sini dan kita tuliskan arahan adalah nama, iaitu kita nak arahan untuk memasukkan nama. Kemudian kita pilih checkbox pula untuk pelajar-pelajar kita memasukkan kelas ya, memasukkan kelas. Jadi berapa kelas yang cikgu mengajar, cikgu letaklah macam ni. Saya ada 3 kelas sahaja. Jadi kita klik kelas yang kita ajar. Okey, cuma kita perlu add option saja, kita klik-klik saja ya, dan pastikan pelajar kita cikgu boleh klik pada 3 titik ni dan aktifkan butang require supaya pelajar-pelajar boleh kena patut isi lah, maksudnya kelas ni ya, memang wajib isi. Sama juga dengan nama tadi, aktifkan butang require. Jadi pelajar yang miss question, dia takkan miss lah soalan-soalan yang ni, soalan wajib ni. Okey, masukkan satu saja, maksudnya pelajar hanya pilih satu saja, takkan dia berada ke 3 kelas kan. Jadi pilih satu saja. Dan kita kosongkan bahagian answers key sebab ia adalah maklumat sahaja. Okey, seterusnya maklumat yang seterusnya ni syarat yang kita tentukan ya. Respon validation ni kita klikkan respon validation. Pilih at least one class ya, at least pilih at least, maksudnya satu saja syarat dia, tentukan tulis satu. Ini syarat lah, pilih satu saja. Yang ni
Kalau pelajar kita buka, dan nanti dia kalau dia tersilap pilih 2, ini arahan untuk error lah, pilih satu saja. Okey, seterusnya kita dah siap tadi nama dan juga tingkatan, ya. Sekarang kita nak tambah lagi satu requirement untuk maklumat yang seterusnya adalah ini soalan, kita tengok yang tarikh, ya. Okey, masukkan tarikh pula. Tengok ada kat tarikh. Okey. Ni tarikh, ya. Mula masukkan tarikh. Ya, kita pilih di sini date, ya. Tulis tarikh, pilih dates dan kita akan pastikan ada month, dia, letter dan kita boleh klik 3 titik ni untuk klik time kat sini. Maksudnya bila dia pilih masa tarikh dia jawab tu dan juga masa dia menjawab. Akan pastikan aktifkan butang require ini. Dan seterusnya dah selesai, tadi kita pilih nama, kelas dan juga tarikh. Sekarang kita nak masukkan soalan, ya. Soalan yang pertama kita nak masukkan adalah soalan checkbox, ya. Jadi kita perlu copy soalan, ya. Cikgu kalau boleh sediakan soalan siap lah. Jadi kita copy dan paste saja, ya. Paste jawapan saja. Okey, aktifkan butang require, masukkan pilihan jawapan. Seterusnya kita klik pada answer keys. Klik pada answer keys dan boleh pilih jawapan yang ni, kita tandakan jawapan ni. Kalau lebih daripada satu kena ada description di bawah untuk pelajar-pelajar kita memilih 2 jawapan. Kalau kita buat macam saja, pelajar kita tak tahu kan nak jawab apa. Okey, jadi kita tulis satu saja kalau jawapannya 1. Kalau jawapannya 2, kita tulis pada soalan itu sila pilih 2 jawapan. Jadi pelajar tahulah kena pilih 2. Okey, dah selesai, kita boleh klik done, ya. Masukkan markah dia berapa, 2 ke 3 ke 4 ke, boleh masukkan markah dan boleh klik done. Seterusnya soalan drop down, ya. Soalan drop down. Okey, kita dah nak soalan drop down, kita cuba perlu masukkan maklumat, masukkan soalan, masukkan gambar dan juga boleh tuliskan pilihan jawapan, tentukan jawapan dia lah. Macam tadi kita klik pada bahagian answer key dan berikan markah untuk dia. Baik, seterusnya kita akan masukkan pula file upload, iaitu kita tentukan dulu soalan dia apa. Okey, kita klik aktifkan butang merah ni, ya. Aktifkan dia untuk kita allow only specific file type. Dan cikgu nak masukkan soalan yang bagaimana untuk pelajar-pelajar kita upload. Adakah presentation, image, dokumen, spreadsheet, PDF ataupun video. Katakanlah pelajar kita nak masukkan video dan juga image, kita boleh klik dua-dua lah. Kalau kita nak pelajar masukkan presentation atau juga image, kita boleh masuk. Ataupun dokumen. Pelajar buat karangan, dia masukkan dari dokumen, dia copy paste dan kita boleh allow untuk dokumen sebagai cara untuk dia menghantar tugasan. Dan kita boleh tentukan maximum number of file. Kita boleh lebihkan 5 ke, ada, ya, boleh pilih di sini. 1, 5, 10, 20. Dan maximum file size, kita boleh tentukan berapa maximum file kita nak boleh sampai. Kita boleh accept, ya, up to 1 gig of file. Kita boleh tukar, ya. Okey, dan di manakah file-file ni akan dikumpulkan apabila pelajar-pelajar kita mengupload image ataupun dokumen. Jadi di mana? Okey, di sini kita boleh view folder ini berada dalam folder. Kalau kita buat soalan dalam Google Classroom, dia akan ada folder Classroom pada Google Drive kita. Dalam Google Drive tu ada satu lagi folder yang mengikut soalan yang kita berikan. Di sini foldernya akan terpampang soalan apakah makanan tradisi masyarakat anda.
folder dia nama soalan. Ya, jadi kita tahulah ya. Okey, pelajar-pelajar kita yang dah uploadnya di situ semua terletak evidence pelajar. Okey, seterusnya kita selesai saja, kita akan add section. Selalunya saya akan add section pada soalan yang pertama. Untuk section yang pertama, saya letakkan maklumat. Jadi maksudnya nama, tingkatan, tarikh, IC, kad pengenalan. Selesai tu barulah kita beralih kepada section 2, iaitu section bahagian A. Jadi kita akan masukkan data-data bahagian A ini. Contohnya bahagian A ada 20 soalan dan soalan itu ada dua jenis soalan, iaitu soalan aneka pilihan dan soalan mengisi tempat kosong. Jadi kita cuma perlu janakan soalan dengan mengklik butang tambah. Okey, untuk section 2 tadi, saya dah masukkan tadi satu soalan. Sekarang ni, andai kata kita dah selesai sampai ke section 2, masukkan soalan-soalan, soalan aneka pilihan, soalan yang tadilah, soalan yang saya kata tadi. Sekarang kita masuk section yang ketiga, iaitu kita boleh masukkan pula soalan bahagian B. Ya, jadi ada sikit keterangan dalam soalan. Kita boleh masukkan video kalau boleh. Kita masukkan video penerangan sikit untuk pelajar-pelajar kita, panduan untuk menjawab soalan tersebut. Boleh ya, apa-apa saja boleh. Sekarang kita nak customize theme Google Form kita pula. Jadi kita klik pada customize terms ya. Bolehlah pilih header, theme color, background dan font style ya. Pastikan elok-elok lah semua. Okey, kalau kita ada theme ni, boleh pilihlah. Ada banyak theme kat sini yang cantik-cantik yang boleh dipilih. Ataupun kita nak upload ya dari GD, Google Drive ataupun file dari komputer. Atau kita boleh masukkan foto yang ada dalam Google Foto. Okey. Ini contoh dia ya. Contoh kita masukkan foto daripada komputer kita. Pilih background yang sesuai, theme color dan font style. Dan seterusnya, okey, kita akan setting add-on ya. Yang pertama kita letakkan preview add-on di sini. Kita klik preview ni, dia akan naik 3 lah yang saya install dalam add-on dalam Google Form saya, iaitu Form Builder, Form Notification dan juga Form Limiter. Jadi kita nak gunakan Form Limiter ni ya untuk kawal soalan kita apabila sampai satu masa kita dah tak nak dah pelajar-pelajar menjawab soalan tersebut. Biasalah soalan peperiksaan kita akan limitkan masa sama ada 2 hari ke 3 hari ke untuk pelajar-pelajar kita menjawab soalan ya. Soalan periksa kan boleh biar lama-lama kan. Okey, yang ketiga kita klikkan set limit kat sini. Bila dah jawab sikit baru kita boleh set limit. Yang keempat kita pilih limiter date dan time. Dan yang kelima kita setkan date dan time. Kita set lah bila kita nak ni kan, nak set dia when due date is set on, bila kita nak tutup dia. Kemudian yang kelima, mesej perlu dinyatakan. Contohnya anda telah menjawab soalan, tarikh sudah tamat. Macam itulah. Kemudian kita klik save dan enable ya. Kemudian soalan ini mestilah dijawab dulu dalam tempoh masa sehari ke, sejam ke, 2 jam baru kita boleh limit ya, set limit. Kalau soalan itu belum dijawab, kita tak boleh set limit lagi lah. Jadi kita kena bagi dulu pelajar jawab, baru kita boleh create set limit ni. Kemudian kita boleh preview form ya. Pastikan pelajar-pelajar kita masuk menggunakan email IMO ini ya.
Okey, dah selesai kita masukkan soalan di dalam Google Classroom. Kita kena assign pula ya. Okey, kita nak settingkan assign ya. Okey, kita letakkan yang langkah yang seterusnya, iaitu kita akan mengedit assignment setting. Okey, yang pertama kita akan pilih kelas dahulu, kelas apa yang kita nak jadikan dia sebagai student untuk kita uh, buat ulang kaji ataupun kita nak buat peperiksaan lah. Kemudian kita klik all student di sini, all student yang ada dalam kelas ni lah. Kemudian kita akan pilih kategori. Sama ada cikgu nak buat kategori ujian ke. Yang ni kena set di bahagian grade ya. Kena set di setting grade ya. Barulah dia akan terpapar kategori kat sini. Dan kita boleh tetapkan berapa markah penuh untuk setiap ujian yang kita berikan. Dan tetapkan due date bila kita nak kutip data ya. Okey, maksudnya pelajar dah tak boleh jawab selepas date ni lah ya. Pastikan pelajar semua menjawab. Okey, langkah yang keempat kita akan pilih topik. Topik ni kita boleh create topik lah. Kalau kita nak create topik peperiksaan ke apa-apa saja topik. Dan rubrik jika ada. Rubrik ni kalau ada rubrik kita boleh tambah rubrik ya. Kemudian klik original report supaya pelajar-pelajar itu tidak menyalin bulat-bulat daripada laman web. Jadi bila kita klik originality report ni dia dapat kesan lah bila pelajar kita upload, assign dan juga turn in tugasan dia, dia akan automatically akan check ya, adakah pelajar-pelajar kita menaip sendiri jawapan ataupun dia copy paste daripada internet. Dia akan tunjuk sekali dengan sumber yang pelajar kita ambil tu ya. Jaga-jaga ya. Baik, seterusnya kita boleh assign. Kita klik assign ya. Assign kita, atau kita nak schedulekan dia, kita boleh schedulekan dia. Atau kita nak save draft, kita boleh save sebagai draft. Andai kata cikgu tak nak buat soalan, cikgu boleh discuss saja draft ni dan boleh delete soalan tersebut. Nak buat baru boleh. Kemudian kita schedule. Kalau cikgu nak schedule, selalunya kita schedule lah soalan ujian kan. Jadi kita nak lepaskan dia pada bila. Bila cikgu nak lepaskan dia. Tetapkan tarikh assignment, tetapkan masa yang dikehendaki dan klik schedule ya. Jadi cikgu punya soalan sudah pun dischedulekan dalam Google Classroom dan pelajar tidak boleh menjawab lagi sehinggalah tarikh tersebut. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian dulu bagaimana kita nak buat Google Classroom ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Nanti berjumpa lagi kita untuk sesi tutorial yang lain. Okey. Bye bye. See you.